Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul qa'imi fi habibillah, masalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha, kamathali qaumin istamahu ala safinatin fa ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaliha. فقال إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقال إذا خرجنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذ من فوقنا إذا تركوا على ما فعلوا هلكوا جميعا وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan bagi kita yang memperjuangkan agama Allah, yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sama seperti mana sekumpulan manusia yang berada di atas sebuah bahtera. Maka berkatalah nakhoda di dalam bahtera tersebut, sekiranya kamu ingin mencedok air, maka kamu hendaklah naik ke tingkat atas dan cedok air daripada luar kapal. Maka berkatalah orang ramai yang berada di atas kapal, sekiranya kita menembus kapal kita di bawah, kita tak mengganggu orang di atas, kita akan dapat air dengan mudah. Lalu Rasulullah menyebut, sekiranya kita biarkan, kapal akan tenggelam dan semua akan tenggelam. Sekiranya kamu menasihati mereka, kapal kamu akan selamat dan kamu akan tiba di tempat yang dituju itu dengan selamat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang menceritakan bagaimana kita manusia yang berada di atas muka bumi Allah, berada di dunia ini, perumpamaannya sama sebagaimana sekumpulan manusia yang menaiki sebuah kapal yang besar yang ada 2 tingkat. Para hadirin hadirat sekalian, di dalam hadis ini ada beberapa perumpamaan, beberapa pengajaran yang perlu kita ambil pengiktibaran yang sebenar-benar. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan kita ini bahawa kehidupan kita di dunia ini, walaupun kita rasa panjang, ada orang umur dia sampai 100 tahun, ada orang 90 tahun, ada orang 80 tahun. Sekali kita tengok, dia adalah umur yang panjang, 100 tahun lama. Tapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan di hari akhirat, tentunya kehidupan di hari akhirat ini jauh lebih lama. Yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengikut ijtihad dia, inna yawman yu'adilu fihi 50,000 sana. Satu hari di hari akhirat sama sebagaimana 50,000 tahun dulu. Itu Imam Ibn Katsir. Setengah daripada para alim ulama mengatakan tempoh hari akhirat ini al-fasanatim mimma ta'udun, sebagaimana yang kita baca di setiap malam Jumaat
kita solat sejadah. Allah menyebut alfasanatin mimma ta'udun. Dia adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Imam Ibn Katsir kata 50,000 tahun. Dia ada dia punya ijtihad, diambil daripada dalil-dalil masing-masing. Imam Ibn Katsir kata yang 10,000 tahun itu iaitulah Allah mencipta dunia dan segala isinya dalam masa 6 hari. Fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. 6 hari ini, satu hari sama dengan 1000 tahun. Itu pandangan masing-masing. Pokoknya kehidupan kita selepas daripada mati adalah lama. Sampai bila-bila. Bahkan kalau kita hidup satu hari, kalau ambil 1000 tahun itu kurang. Tak payah ambil 50,000 tahun. Ambil 1000 tahun. Sehari ini sama dengan 1000 tahun kita hidup dunia. Kalau kita diazab oleh Allah, dahsyat. Kalau Allah azabkan kita sehari di hari akhirat, duduk dalam api, duduk dalam neraka, sama dengan 1000 tahun. Al-fasanati mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia. Semua ini memberi satu gambaran yang jelas kepada kita. Dan Rasulullah sebut di dalam hadis, perumpamaan kita hidup di dunia sama sebagaimana kita naik sebuah kapal. Zaman dahulu kala, datuk nenek kita ni pergi Mekah naik kapal. Naik kapal selama mana? 40 hari. Itulah dia umur dunia. 40 hari. Daripada Penang, dulu di Penang, naik kapal sampai ke Jeddah, memakan masa kurang lebih, orang panggil apa, pergi sebulan kurang lebih. Duduk di Mekah 2 bulan, balik pula sebulan. Dulu orang pergi Mekah 4 bulan, 5 bulan pergi Mekah. Maknanya kita berada di atas sebuah bahtera sama sebagaimana kita ada di dunia. Kalau kita bandingkan umur kita dunia ini, maka perumpamaan kita naik sebuah bahtera. Barangkali memakan masa paling lama pun 4 bulan. Sekadar itu saja. Orang mengelilingi dunia sebagai dia naik angin, dia kapal laju sikit, memakan masa, saya difahamkan 47 hari boleh keliling dunia dengan menggunakan kapal 47 hari. Tapi umur kita 100 tahun. Begitulah kalau kita hidup dunia 100 tahun. Umur kita di hari akhirat kalau sehari pun sama dengan 1000 tahun, sebagaimana yang kita hitung di dunia. Maka Rasulullah SAW dia peringat kepada kita bahawa kita ada tugas. Bukan hidup saja dunia ini ikut pandang kita nak buat macam mana. Tak. Kita ada tugas, ada tanggungjawab yang difardukan oleh Allah. Yang tak dapat kita mesti kena buat. Rajin pun kena buat, malas pun kena buat, nak buat pun kena buat, tak nak buat pun kena buat. Kalau kita tak buat, kita akan dihumbang oleh Allah dalam api neraka. Siapa-siapa nak duduk dalam neraka, tak apalah. Tak payah semaya, tak payah puasa, tak payah buat, tak payah zikir, tak payah baca Quran, tak payah mari dengan kuliah. Pasal apa? Sebab dia nak masuk neraka. Orang yang nak masuk neraka, dia kali nak buat sejahat-jahat yang tak bukan dunia, sila. Tapi kena ingat bahawa nilai kita pun tak lebih daripada 100 tahun kita hidup. Tak lebih daripada 100 tahun. Lepas pada tu, kalau Allah tahu kita dalam neraka dalam masa 1 hari di hari akhirat pun tak pandai dah. Sama dengan 1000 tahun. Imam Ibn Katsir kata 50,000 tahun umur dunia. Maka hidup kita atas dunia perlu kita ingat kita ada tanggungjawab. Yang pertama tanggungjawab kita dengan Allah, yang kedua tanggungjawab kita dengan manusia. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Waktu kita duduk di dunia ini, tanggungjawab kita dengan Allah satu. Sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, tidak lupa pada Allah Subhanahu wa taala, perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, kena berjuang.
Nak berjual pun kena berjual, tak sen jual pun kena berjual. Rasulullah sepanjang hidup dia berjual. Nak tegakkan agama Allah. Ada kalanya terpaksa berdamai, ada kalanya terpaksa berperang, ada kalanya terpaksa menyampaikan dakwah ini dengan menggunakan lisan. Bercakap, berucap. Ada kalanya Rasulullah terpaksa tunjuk qudwatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Macam mana Islam ajak kita dalam rumah tangga, Rasulullah tunjuk dengan contoh tauladan. Macam mana akhlak dalam rumah tangga, macam mana akhlak antara suami dengan isteri, isteri dengan suami, suami isteri dengan anak-anak. Ada kaedah, ada tanggungjawab. Dan Nabi kita laksanakan perkara ini. Dan perlu kita ingat bahawa kalau kita ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, banyak keadaan dalam hidup kita ni kita tak puas hati. Orang panggil tak dia nak lepas angin ataupun tak dia nak turun nafsu. Memang nafsu kita ni sentiasa bercanggah dengan apa yang ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di peringkat awalnya dia jadi bercanggah. Semaya pada hari ini tak ada siapa yang rajin semaya. Tak ada siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia Nabi, dia Rasul. Semaya Rasulullah bangun di waktu malam, dia bangun. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, dilihat Rasulullah ni orang panggil letih, tak cakap, tapi dia bangun juga. Abang nak ceritanya bahawa siapa sekalipun kalau boleh baik tak semaya. Tapi oleh kerana Rasulullah dia faham apa benda hidup dunia, apa benda hidup akhirat. Walaupun Rasulullah keletihan, Rasulullah penat, dia tetap dia bangun di waktu malam. Dia sentiasa menunaikan solat secara berjamaah. Siapa kita tahu kadang-kadang Nabi kita ni dia orang panggil senguk. Waktu dia baca Quran, waktu dia berzikir, kadang-kadang senguk. Kenapa? Ngantuk. Maknanya satu perkara dia bukan senang untuk kita beribadah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dia buat manusia ni wajib beribadah. Cuma bila sampai kepada satu tahap, dan mudah-mudahan insya-Allah kita semua ni akan sampai kepada satu tahap. Bila kita menyempurnakan ibadat kepada Allah, bila kita mengabdikan diri kepada Allah, ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kita anta'budallah ka'annaka tara. Bila kita buat ibadat kepada Allah seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terasa dengan rohani yang ada dalam diri kita ini, Allah bersama-sama dengan kita dan seolah-olah kita nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, kamu kena yakin 100% Allah duduk tengok kamu. Siapa dia Allah? Allah yang buat langit, Allah buat bumi, Allah buat kita manusia. Dia buat kita manusia. Para hadirin, kalau kita nak balas lah, nak ucap terima kasih pada Allah kerana Allah buat kita ni jadi manusia. Para hadirin, waktu kita tengok kambing, lembu, kubang, adik kata, dia mata dengar sekejap. Allah, Tuhan yang buat kita ni manusia, jadi tuan ke lembu. Kalau Allah buat kita ni jadi lembu, nak kata apa? Sekali-sekala kita kena dengar. Kita tengok ayah intik, kita tengok binatang-binatang yang ada atas muka bumi dengan bewoknya, dengan gapo. Kita dengar adik kata, kalau Allah buat aku ni jadi bewok, nak kata buat. Bewok lah gitu. Kalau Allah buat jadi ayam, jadi kucing ke gapo, itulah dia makhluk. Banyak-banyak makhluk yang Allah buat atas muka dunia ni, alhamdulillah dia buat kita. Orang panggil kemoreh belah mana kita pun kita manusia. Sesak belah mana kita pun kita manusia. Lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka bila kita ingat kita ni manusia, Allah buat kita ni manusia, cukup kau sekadar kita balak dengan semaya 5 waktu je sahaja.
Allah beri kepada kita harta benda yang banyak, cukup kok kita balas dengan semaya, dengan baca Quran sikit-sikit, puasa sekali setahun je, haji sekali seumur hidup je, zakat waktu kita fikir banyak je. Allah dia jaga kita hari-hari. Jatuh kita berdua, alhamdulillah hari ni kita boleh mari surga. Kalau salah Allah, kalau Allah berhenti ke jatuh ni mati, kita tak mari surga, kita pergi kubur. Kalau Allah buat, syukur kita pada Allah. Tak kira kita malas nak semaya, kita malas nak puasa, kita malas nak baca Quran, kita malas nak kenal kuliah. Allah beri kepada kita sangat banyak. Maka tanggungjawab yang perlu kita buat atas muka bumi. Nabi kita buat perumpamaan. Tanggungjawab sama sebagaimana kita duduk dalam sebuah kapal besar, ada 2 tingkat. Masing-masing ada tanggungjawab. Nak pada kapal, dia ada tanggungjawab dia. Dan kita ni tak sudut tanya banyak lah. Kadang-kadang kita kata sudah dia jadi nak pada kapal, jadi kapten kapal. Pakar baju, ada pakar duduk situ makan ni orang indah. Orang indah, orang tolong masuk dapat tak kapal gigi dia makan, dia tu coba kata Allah sudah dia jangan. Dia kepala dia nak cek. Dia kena tengok pompa, dia kena tahu tempat mana ada batu karat, dia kena tahu lagu mana orang panggil riuk-riuk dalam kapal ni. Ribut nak mari ko, peti nak mari ko, ada serangai-serangai orang panggil ikan-ikan, orang ganak ko, ataupun kemungkinan kita akan tepuh batu karat, kapal kita pecah ko, dia kena teliti. Kita tengok sedap. Dia kata sekali kita tengok sedap, oh sedap dia copok. Lu atas sekali lah tu, capuk. Kadang-kadang sabopok tak tersesat. Tapi kena ingat, kepala dia ni, dia kena tahu belakang ilmu pelayaran yang ada. Kadang-kadang nak ada kapal, dia kena kapal dia kena cok perut sana. Lepas tu kena balik ada kiri pun. Kita tak tahu apa satu juga. Kita kata pun snopan tu. Moga kapten kapal ni kena. Apa tak gisteri, kalau gisteri kan dia cepat sikit. Apa? Kita pula tak sabar dah. Moga jalan seorang bini betul. Nak jumpa dengan bini, nak jumpa dengan anak, nak jumpa dengan saya ni, nak cerita ni kita keliling dunia ni. Marah kena pada kapal, marah ke kapten kapal. Kita kata apa benda, kona mari, lambatlah sampai. Jodoh kalau kita kata. Tapi kalau kita ditanya dia apa dia buat mana? Dia kata sen ni ada batu karat besar. Kalau tu bank gisteri, jawab apa? Jawab dia, selelai sini, tak jumpa dengan bini, tak jumpa dengan anak. Dia jawab. Baru kita halu. Oh, gitu. Kadang-kadang yang berhenti tengah jalan. Berhenti. Dia berhenti. Masuk pelabuhan tu berhenti. Walhada lah dia buat, tak ada berhenti sini. Kalau kita tak tahu kan, kita kata, Allah. Ni pasal kata ni jenis gapo, kalau dia ada kepentingan gapo-gapo dia berhenti sini. Tapi kalau ditanya dia akan semua. Dia kata kapal kita ni nak bunuh, ada yang dia nak bunuh. Jadi kalau gisteri tentunya mampu dalam laut, jawab dia tu tengah laut. Kalau kita mari darat, kita boleh ambil pegalan, kita boleh minta pertolongan, kita boleh beki kapal. Sebab itu Rasulullah dia pesan kepada kita, tanggungjawab kapten kapal, dia ada tanggungjawab dia sendiri. Kita tak suruh komen banyak. Tugas dan tanggungjawab orang ramai, yakni masyarakat umum atas dunia ni. Hok duduk dalam kapal tu orang apa sendiri, hok duduk dalam kapal. Rasulullah kata, nak pada kapal, dia pesan kepada anak buah, kalau nak cebok air, naik tingkat atas. Duduk tingkat bawah ni kena naik tingkat atas, cedok keluar. Ambil tali, ambil beledi nak ikat molek, cedok air keluar.
Rasulullah besar tapi mu kena ingat, dia kata ada orang yang pasal jenis kaca. Dia buat ke bawah, dia kata nyanyi kita naik ke atas cembok, lepas tu turun. Dia tengok bawah, dia kata kali kita tembuk sini, kita tembuk sikit dia besar jari, dia tembuk, dia kata air naik, naik, kita pakai minum, habis minum kita sumak pun. Kita pun tak ganggu orang atas. Orang duduk tidur, duduk gabur di atas tu kita tak ganggu, kita tembuk bawah. Rasulullah sebut, Iza tarku ala ma fa'alu halaku jami'an. Kalau meluk dia buat kerjaan tu, apa muslim lemah mati ke habis semua sekali. Wa iza akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Sekiranya mu ambil tindakan, tengok orang nak tebuk, kita pegang tanya dia, jangan. Kita nasihat kepada dia, jangan buat kerja lagu ni. Kita nasihat dengan baik, dengan comel. Rasulullah kata najaw wa najaw jami'an. Kapa untuk akan selat dan mu makan siapa tempat hok mu pergi dengan selamat sejahtera. Adik kakak, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita dia buat perumpamaan dia sangat tepat, di mana kadang-kadang tindakan daripada segelintir masyarakat, tindakan tebuk kapal ni bukan lama, kadang-kadang 2 orang tebuk kapal ni. Tapi akibatnya sebutir kapal, kalau ada 2,000 orang, 2,000 lah. Kalau ada 10,000 orang atas kapal, 10,000 lah selerai habis, mati terakhir. Hak tu ke kaca 2-3 orang. Nabi kita pesan awal-awal. Dan pesannya daripada Nabi ini, dia akan berlaku sampai kepada kiamat. Dia akan berlaku. Sebab tu kalau kita lihat para hadirin hadirat sekalian, atas dunia kita pada hari ini, kita lihat Allah buat manusia ni tidak semua baik dah. Dia ada orang kaca, dia ada perokok, dia ada penyamuk. Walaupun perokok penyamuk ni tidak lama, tapi kerjaan dia ni berbahaya. Ada kalanya dia akan buat rusuk atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia buat bunuh. Bila dia buat bunuh para hadirin hadirat sekalian, kalau kapal tak selat, kalau dunia ni dia boleh berlaku macam-macam. Sebab itulah Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah yang perkara-perkara yang tidak baik. Sebab bila berlaku fitnah, Allah Subhanahu wa taala akan bertindak kepada dunia. Bila Allah bertindak, dia tidak kena orang soleh, orang zalim, kafir, dia kena kan. Dulu dunia dilanda oleh tsunami di Indonesia. Abu kata ingat 250,000 orang mati. Orang mati tu email ada, tu gila, ada perokok, ada penyamuk, ada. Bila mari fitnah, dia tak kira siapa. Hari ni kita dilanda oleh COVID-19, COVID-19, kerana dia berlaku pada tahun 2009. Nyakit dia panggil COVID, coronavirus. Orang jahat je kau kena. Mimpi negara kena, orang baik kena, orang jahat kena, orang kecil kena, orang besar kena, kena, jatah, tua, muda, bawah habis. Amerika berapa dah? Kalau kita tengok berita kemarin, berapa ratus ribu dia mati. Kalau kita tengok sebab apa Allah buat virus corona virus ini, COVID-19 seluruh dunia. Tapi Allah dia bagi molek, dia adil. Negara maju mereka baru tak gali kubur. Tak nyetak gali kubur. Orang mati pula tak terkawal dah benda ni. Merembuk penyakit dia ni, orang panggil doktor pun jadi tak boleh nak dapur. Dia duk mengharapkan jumpa vaksin.
sehari juga Allah mati ribu sehari mati. Pasal apa? Ya, mereka jahat. Serai negara tu, serai negara ni. Dia tidak serai sendiri pasal dia takut mati. Yang mereka ni menakut. Askar dia Allah takut. Menakut apa? Askar mereka. Dia pergi apa? Dia bunuh Nurul Paru, dia bunuh tu, dia bunuh ni. Kalau bertempur secara berdebat, dia akan kalah bila dia rasa. Dia kalah, dia lawan Mujahidin. Dia Afghanistan, Rusia apa kalah, Amerika apa kalah. Mujahidin dia pergi, dia nak mati. Amerika pergi, dia nak mati. Mana boleh lawan, piti dia nak mati. Kawan dia nak mati. Kok mana pun dia tak bunuh, tak lari. Kadang-kadang bertempur. Sama sejarah dulu. Sepupu, amu, ustaz ni ada dia anak berburu, arwah berburu. Dia pergi. Balik tu, amu tanya dia. Dia tanya pergi. Kadang-kadang dia lawan satu batalion tentera Rusia. Dia lawan 10 orang. 10 orang. Dia lawan satu batalion. Dekat dengan 1000. Lawan 10 orang. Tapi lari dia kata 1000. Lari. Lepas tu dia nak mati. Tapi tak mati. Amerika ni jahat. Situ dia kalah Rusia apa kalah, Amerika apa kalah, awal dia hidup. Dia pelagor negara Arab. Dia minta Arab Saudi serai Yaman. Dia hancurkan Libya, dia hancurkan Iraq, dia hancurkan Syria. Jahat. Dia kutip pelagor. Lepas tu masa tu Arab pula bodoh. Waktu tak tahan ni Amerika jahat tu Arab bodoh. Sebab tu dia cerdik. Nampak apa dia pergi sama sendiri. Bila pergi sama sendiri dia kata, siapa untung? Untung Israel. Orang kafir tu. Dia boleh jual senjata dia. Israel boleh luahkan negara dia. Sehari. Kadang-kadang sekali dia masuk tu dekat dengan setengah kilometer, 500 meter sekali dia tawar. Dia duduk situ. Gondeng pergi buat batu, buat ni, gede-gede nampak Arab semua berau. Dia buka lagi. Dulu negara Israel ni tak nampak tengok dalam tu. Lalu ni negara Israel ni nak sama-sama dengan Jordan. Nak sama-sama dengan Jordan. Besar. Dah. Lepas Allah tak ada semula. Sekali-sekali dia kembalikan negara dia go. Dia istiar ini sepandai dia. Duk semula berau pula. Gani pula sepandai dia. Keluar. Arab pula bodoh. Gomo sama sendiri. Malam ni dia punya TV Palestin. Dia nak buat tunggang menyambung ke-10. Okey, jadi 2 orang situ. Ini buat live menyambung. Dia nak siar di Palestin. Dia orang yang follow dia punya qanat. Qanat ni maknanya channel dia di Palestin. Dia lebih kurang 7 juta. Dia nak ambil. Nama dia bahasa boleh nyakit malam ni bahasa. Bahasa nak kata sikit. Kata Arab ni bodoh kata. Ikut dia kata gapo pun. Barunya mau kata ada sekali lama ketemu ramu 5 nak bodoh. Apa kata kita kena cerdik. Tak kita duduk ikhtilafat katsira. Balok semua. Dia kata, jumpa Allah, tekan semua. Akhir sekali, tak apa jadi. Pakat jadi pelarian laku. Hidup Malaysia, hidup Indonesia, hidup Amerika. Jumpa dengan mereka, akhir sekali lagi hidup negara mereka. Sebab apa? Sebab tak cerdik. Allah Subhanahu wa ta'ala dia balas kepada manusia. Sebab Allah dah sebut dah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dia tidak ubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ubah nasib tu. Kaum itu sendiri. Sebab apa negara Arab lagu tu? Ia memang nasabah. Kalau tanya Allah, apa kata nasabah? Pasal apa?
Hamba lama duduk negara. Ya adik kakak sekalian. Ya. Kita kalau rasa mari duduk kampung kita, di tempat tak tolong. Dia kita rasa duduk negara dia pakat dia. Nyebuti ibu, kedianya, botol, ni. Sewa rumah dari kakak sekalian. Sewa rumah. Kita lama yang mengaji dulu. Tak amal ni pasal dia boleh menipu. Gocok sama orang. Kita banyak sewa rumah ada resik. Kita lain ada ambil ibu kita tinggal resik kita. Kita boleh resik. Duduk seminggu dia mari pula. Dia kata bila nak bayar sewa rumah. Dia kata aku bayar dok kan. Dia kata dok lagi. Tegamu dia boleh buat gitu. Tak bayar lagi. Dia kata kau tak bayar resik ni ke apa? Dia kata buat sendiri resik ni dia kata. Tak tahu gocok puan. Oh, tak ada lah. Kamu duduk dulu kan. Mula-mula kita sapa juga. Iyalah, boleh bawa dengan tu email. Tak apa suka hati lah. Tak ada, apa ada. Tu email mari rumah dia kata. Tu email. Allah lepas curi dia. Tu email. Tu makmum kita tak tahu. Adik kata kalau mari surah kan kasut selipar tok luar pakai niat sedekah lah. Masuk masjid tu sekali dengan nawaitul iktikaf, nawaitul sedekah. Curi selalu, licin. Sebab tu dalam masjid dia wak-rak dalam masjid. Tok dia, tok selipar dia kasih. Selipar tu dia pampur curi. Sebab tu apa lah, kalau perang begini, kaitan dia ialah lama kan kita duduk kan dia mari mau juga wujud jadi wujud juga. Kata dia mampu berapi harap dia. Dah buat 10 tahun lama duduk dia kata sakit hatinya, gaponya, 10 tahun. 10 tahun. Malam ni dia not live malam. Tengok. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat lagu tu kepada kita manusia, kita ada tanggungjawab, kita ada peranan kita. Sebagaimana orang tu atas kapal dia ada peranan dia. Orang ramai dia punya ikut buah kapten. Kapten tu ada mana? Mu tidur sini, kena tidur tempat tu. Mu jangan mari sini, jangan naik tempat ni. Kalau nak ambil air, kena naik kata, cedok daripada luar. Dan kita dah sok kecil banyak. Dia tahu cedok buang, nak baik tubuh dah sok kecil banyak. Dia sudah naik cedok. Kalau kapten kapal dia kona, kapal dia gok tu. Kita dah seduk hati. Dah seduk hati. Semua kita adik kakak sekalian, kita ibarat tu atas kapal. Atas kapal. Kadang-kadang ialah pimpinan kita. Kita kata tak serta desa pun. Tak seduk kata apa. Dia sudah. Ni dah kopi dia bisa pada kapten kapal. Longgan, gogan enggak? Cakap kapten kapal bila nak kena dia kata semua yang ada atas kapal kena ingat ni, bukan kena saja-saja ni pasal depan kita ada goni. Dia takut pula orang dalam kapal. Kapten ni nak kena, dia kena. Jadi kita rasa kata apa kalau kapal kena. Kalau kita syarah sama sendiri, macam-macam. Kau demo lagu mana dia kata? Kapten ni jenis ke apa? Dia kata, aku kata tak mampu agak kau ke apa? Dia kata, agak boleh tahan, dia kata takut pergi bunuh. Nyebuti ulang. Kalau kita ulang dia jadi lagu tu. Kita ulang dia jahil. Sebab itulah Allah sebut, wala tufu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kita pegang orang panggil, kita buat pandangan, berpandangan benda yang kita tak ada ilmu. Kalau ada ilmu boleh lah. Kita ada ilmu, bak nane, bak gapo. Lah, bila nak buih mulut pun, pasal apa? Kita ada ilmu. Kita kata, benda ya, ni kalau orang berita, daun dia lagu ni. Kita ada ilmu sedikit. Daun dia kalah lagu ni, musik kalah lagu ni. Rupa-rupanya memang beza so. Hamba pun pak jadi LPP ni. Kata lagu ni je. Dulu anak tani juga, dia tanya dia juga. Tapi kita tak berhati dia punya pelepuh, bawa dia punya goni. Supaya macam mantap tu dia.
Nyomata tu. Nyomata ni dia ada 2-3 jenis. Dia ada 3 jenis. Dia ada hok gold, dia ada hok green, dia ada hok. Lepas tu antara F1 dengan F2 ni, rupanya kita boleh tengok dah dia boleh kenal. Jual kedai. Waktu baru ni mobil kedai ni baru saja lama. Lepas jadi mari jadi ahli parlimen yang hobi baru ni betul lah ada kerja orang tinggi. Jalan kat dalam pasar pun kau orang kenal belaka. Ada seorang tu jual benda-benda. Mobil saja. Tapi nak cerita belakang. Aku tanya, nyo mata ustaz ya. Dia benar. Tapi mungkin dia tidak kata dia nipu, abang tak kata dia nipu, tapi mungkin dia ambil terkawin tu ayat dia lah betul. Dia kata punya mata, ambo pun dia tahu kata mata ni ho F1 pun. Dia kata F1 ya kan. Apa kata yang dia buat. Ya dia buat kita ngaji dah. Ngaji dah ya kata kau nak lesson. Maka dia gitu lah. Nanti ikut dia F1. Wah tu tengok body dia. Kata ni tinggi agak pun. Dia kata ni. Dia kata orang pakai 2 bintang ni. Dia kata orang beli kena. Kena bukan 2 bintang. Tak bukan dia. Dia tanya 4-5 tahun nak boleh buah dah ni. Buah isi lapis. Tak kan tebal pun lah. Tebal pun tak. Ni tahu pun lah. Jadi itu perangai manusia. Manusia dia lagu tu lah. Tapi ala kulli hal kita bila kita faham bahawa satu hari kita akan mati, kita akan berjumpa dengan Allah. Dan segala benda yang kita buat atas muka dunia ni Allah bawa sebuku mari rumah depan kita hari akhirat. Ni kerja buat dunia. Kita nak kata buat. Mari kita depan Nabi, depan orang panggil orang kampung gitu. Kita curi dia dia. Hari akhirat dia Allah mari ni muka curi. Ni muka nipu. Jadi benda-benda lagu ni kita kena ingat. Bila kita nak buat atas dunia ni, kita nak susuk kau ya, tapi kita ingat lagu akhirat boleh susuk ke? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, kita kena pakat dia. Kita malak orang panggil mengabdikan diri kepada Allah, malak dengan mengajar, malak semaya malak betul, malak goni. Ya kita ingat lagu nak mari. Kita malak ni, lepas tu kita pun tunggu tu ege malak akan duduk rumah, akan begitu. Dan belah mana kita sempat daripada kita mati. Kita hubungnya antara dunia dengan akhirat. InsyaAllah kita akan jadi orang yang baik, orang yang berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak sekalian, hamba menguruti kita masih syurga. Pasal kita membeli apa tadi lah nampak live ke Palestin itu 10 tempat sini pukul 5 dia. Pukul 5 di panggil 5 hotel kita pukul 10 dan tempat kita. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi abang mengerti sekadar itu saja Allah dan beliau ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Fadil mengucapkan terima kasih kepada Fadil Muhammad dan Tuan Izawi atas kuliah yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah dan juga manfaat untuk menjadi panduan dalam kita meneruskan kehidupan kita di dunia insyaAllah. Jadi untuk seterusnya saya persilakan Fadil Muhammad Dr. Izawawi untuk menyampaikan sumbangan je apa? Je salat